kita nak bincangkan pada pagi ni kita boleh tengok iaitu berkaitan dengan tajuk ancaman komunis. Ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Ini tajuk yang kita tengok kalau tengok daripada analisis soalan-soalan percubaan se-Malaysia. Bab berapa ya? Bab 6. Bab 6 tingkatan 4 ke tingkatan 5. Tingkatan 4, bab 6, tingkatan 4. Kalau tengok kepada analisis soalan percubaan. Analisis soalan percubaan 2023 antara tajuk yang dikeluarkan adalah dari Terengganu, kesan darurat terhadap negara. Yang kedua, daripada Negeri Sembilan, ancaman komunis, usaha untuk menangani dan kesan daripada darurat. Dan soalan yang ketiga, soalan daripada Negeri Perak. Soalan daripada Negeri Perak juga dia keluarkan sebab berlakunya darurat dan kesannya. Dan kesannya terhadap negara. Dan kesannya terhadap negara. Dan hasil daripada analisis soalan percubaan. Hasil daripada analisis soalan peperiksaan sebenar. Soalan peperiksaan sebenar antara tahun 2021. Sidang 1, sidang 2, SPMU dan juga 2022. Bab 6 ni ia keluarkan dua tajuk. Iaitu 6.1 dan 6.2. Iaitu dia keluarkan pada sidang 1 2023. Sidang 1 2021 dia keluarkan. Itu tajuk yang dikeluarkan iaitu 6.1 dia keluarkan latar belakang pengaruh komunis di negara kita. Yang kedua, usaha menangani ancaman komunis. Kalau kita tengok fokus 2023 yang saya telah buat untuk 6.1 untuk bab 6 ni kita tengok kemasukan pengaruh komunis, pengisytiharan darurat dan usaha menangani serta kesannya ataupun kesan darurat terhadap negara kita. Ada 4 subtopik tapi untuk pagi ni saya ambil 3 subtopik iaitu peristiwa yang membawa kepada pelaksanaan darurat. Yang pertama saya ambil peristiwa yang membawa kepada pelaksanaan darurat dalam Melayu. Yang kedua saya ambil berkaitan dengan langkah untuk menangani. Langkah saya ambil 2 sahaja. Rancangan brek dan juga perang saraf. Sebab apa? Sebab 2 tajuk ni dia boleh berdiri dengan sendiri. Dia boleh tanya tajuk khusus berkaitan dengan perang saraf dan juga satu lagi dan juga rancangan brek. Dan saya ambil satu lagi kesan darurat terhadap negara kita. Kita ada masa 1 jam saja ni, kalau sempat insya-Allah sempat. Dan soalan perbincangan yang kedua saya ambil daripada tajuk bab 7. Tetapi bab 7 tingkatan 5. Kita bagi satu bab satu bab tingkatan 4, satu bab tingkatan 5. Bab tingkatan 5 ni saya ambil daripada bab 7. Kalau tengok kepada analisis saya ambil berkaitan dengan Akta Bahasa Kebangsaan dan juga kebudayaan kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan dan kebudayaan kebangsaan. Kalau kita tengok secara keseluruhannya, secara keseluruhannya bab 7 ni, walaupun tahun lepas dia keluarkan, dia dah keluarkan tajuk sepenuhnya. Bab 7 berkaitan dengan sukan. Sukan di sini dia tanya 10 markah tu semua dikaitkan dengan kebat. Semua soalan kebat. Tapi untuk makluman pelajar, untuk makluman kita buat kita dah. Bab 7 dengan bab 8 ni dia akan keluar satu soalan sahaja. Ini tajuk yang ke-14. Tajuk ke-14 dia keluarkan satu soalan sahaja.
Iaitu kalau tahun lepas dia keluarkan bab 7 berkaitan dengan sukan. Tapi tahun ni wallahu alam. Tapi kalau tengok kepada analisis soalan percubaan se-Malaysia, bab 7 juga popular. Okay? Bab 7 juga popular. Yang popular ialah berkaitan dengan tajuk dasar kebudayaan kebangsaan dan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dua tajuk ni yang cukup popular untuk bab 7. Tetapi untuk makluman pelajar, untuk makluman daripada bab 7 ni, bab 7 dengan bab 8 tajuk yang ke-14 ni, dua bab, satu soalan, tapi bab 8, bab 8 memang popular sangat-sangat. Apa tajuk yang popular bab 8? Dasar Pembangunan Nasional. Kelantan, Dasar Pembangunan Nasional. Strategi pelaksanaan. Faham Dasar Pembangunan Nasional. Strategi pelaksanaan. Negeri Sembilan, Dasar Pembangunan Nasional. Strategi pelaksanaan. Yayasan, Johor, Kota Tinggi, Dasar Pembangunan Nasional. Strategi pelaksanaan. Sabah, Dasar Pembangunan Nasional, Strategi pelaksanaan. Melaka, Dasar Pembangunan Nasional, Strategi pelaksanaan. Perak, Dasar Pembangunan Nasional, Matlamat dan pelaksanaan. Sarawak, Strategi Dasar Pembangunan Nasional, Strategi pelaksanaan. Yayasan Islam Kelantan pun sama. Yayasan Islam Kelantan pun sama. Dasar Pembangunan Nasional dan Strategi pelaksanaan. Kalau tengok daripada keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 set soalan daripada 14 set yang saya buat analisis, bermakna dia fokuskan kepada Strategi Pembangunan Nasional. Tapi saya tak kata ini adalah keluar. Saya tak kata ini adalah keluar dalam SPM. Saya kata ini adalah popular. Ini adalah tajuk yang popular. Dan kalau ditengok daripada soalan sebenar, soalan sebenar, bukan soalan percubaan lagi, dan soalan sebenar daripada analisis soalan-soalan sebenar, kita tengok untuk tajuk bab 7, pada tahun 2021 sidang 1 dia keluarkan dasar pendidikan kebangsaan. Sidang 2 dia keluar balik, iaitu perpaduan dan integrasi nasional. Dan pada tahun dan SPMU, dia keluarkan tajuk berkaitan dengan rukun negara. Tahun lepas dia keluarkan berkaitan dengan sukan dan alat perpaduan. Kalau tengok kepada keujuran dia, setiap tahun dia keluarkan untuk bab 7. Tengok. Setiap tahun dia keluarkan bab 7. Ini yang kita takutkan. Kita kata 7 dengan 8 keluar satu soalan. Dah keluar bab 7, bab 8 tak keluar. Tidak. Bab 7 tetap dikeluarkan 4 kali berturut-turut. 2021 sidang 1, sidang 2, SPMU dia keluarkan. Dan juga SPM 2022. Tetapi untuk bab 8 dia hanya keluarkan sekali sahaja. Iaitu berkaitan dengan dasar ekonomi baru, pembentukan dan pelaksanaan, dikeluarkan pada tahun 2021 sidang 1. Bermakna kita tengok tajuk kita, kalau tengok tajuk kita ni, bab 7 dengan bab 8, dia tak kata keluarkan satu saja. Tidak. Sebab kita akan katakan di sini dia keluar berapa? Dia keluarkan juga dalam satu bab, dalam satu tajuk ada dikeluarkan 2 soalan. Ini berlaku pada sidang 1, 2021. Sidang 1 2021. Kita akan tengok seterusnya. Kita pergi kepada soalan kita pada pagi ini.
kita akan tengok bab 6. Bab 6 juga bab 6 diwawarkan dalam kalangan rakan-rakan kita adalah antara tajuk yang popular iaitu darurat di Tanah Melayu. Dia nak yang pertama, kita tengok yang pertama. Dia nak jelaskan peristiwa yang membawa kepada pelaksanaan darurat. Peristiwa yang membawa kepada pelaksanaan darurat. Kok mana nak tak nak perkara yang pertama dalam peperiksaan kita kena ingat fakta dia dulu. Nak tak nak cari fakta dulu. Fakta yang pertama, melancarkan perjuangan senjata. Itu peristiwa yang pertama. Kenapa? Kenapa komunis melancarkan perjuangan bersenjata? Kita akan bagi poin saja. Maknanya cara nak menghurai awak urah diri dah. Maknanya peristiwa yang pertama yang membawa kepada pelaksanaan darurat iaitu apabila komunis memulakan ataupun melancarkan perjuangan bersenjata. Kenapa ini berlaku? Kerana ingin menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu. Kalau tengok peristiwa sebelum melancarkan perjuangan atau melancarkan perjuangan bersenjata, kita tengok dulu peristiwa sebelumnya iaitu persidangan belia Asia. Belia Asia Komunis, belia Komunis Asia di India. Semasa berlakunya persidangan perjumpaan yang dianjurkan oleh Kuomintang, Parti Komunis Antarabangsa, komunis di sini telah menyeru kepada ahli-ahlinya persatuan-persatuan supaya melancarkan pemberontakan. Bagi apa? Bagi tujuan menjayakan supaya supaya pergerakan komunis menjadi lebih kukuh. Dia kata dia menyeru kepada ahli-ahli komunis supaya melancarkan pemberontakan, melancarkan perjuangan bersenjata bagi mencapai matlamat perjuangannya. Apa matlamat perjuangan dia? Untuk menubuhkan Republik Komunis di mana-mana komunis itu berada. Maksudnya, wakil Tanah Melayu juga hadir pada masa ini. Dia kata melancarkan pemberontakan senjata menubuhkan Republik Komunis. Jadi komunis di Tanah Melayu menyahut cabaran apa yang dicanangkan semasa persidangan komunis di India. Dan di sinilah dia kata sekembalinya ke Tanah Melayu mereka telah melancarkan pemberontakan bagi menubuhkan Republik Komunis. Mana melancarkan perjuangan persenjata satu markah menubuhkan Republik Komunis satu markah. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang membawa kepada pelaksanaan darurat ataupun pengisian darurat apabila komunis melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan rakyat. Ini punca yang kedua. Ini punca yang kedua. Ini sebab yang kedua apabila letakkan salah satu sahaja. Selain itu, selain itu ada tanda wacananya, komunis mengancam keselamatan rakyat yang saya ambil. Boleh? Kita nak uraikan macam mana? Apabila komunis membunuh 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput Perak. Apabila komunis membunuh 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput Perak. Bagi contohnya siapa? Anton Walker ataupun John Ellison ataupun Ian Christian. Satu daripada 3. Satu daripada 3. Bermakna di sini dia nak 4 markah. Sekarang kita sudah maksimum. Kita dah dapat maksimum bukan
5 tapi 4. Okay? Sebab apa? Sebab dia nak adalah 4 markah. Okay? Cara kita buat ayat, okay, sebelum ada lagi jawapan dia tu. Sebelum kita buat ayat, kita tengok dulu, okay, peristiwa dia. Jadi kita mulakan ayat kita sebab dia tidak ada nombor roman dan dia juga adalah soalan ni adalah soalan yang berbentuk esei. Okay? Peristiwa yang membawa kepada pelaksanaan darurat ialah apabila Parti Komunis Malaya melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Ya? Setelah itu, Parti Komunis juga bolehlah tulislah PKM dah boleh terima dah. PKM telah melumpuhkan ekonomi ataupun infrastruktur ataupun mengancam keselamatan rakyat apabila membunuh 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput Perak, contohnya Arthur Walkers. Dop setakat tu dah dapat 5 markah. Okay? Dan akhir sekali mengisytiharkan darurat. Akhir sekali mengisytiharkan darurat. Siapa yang mengisytiharkan darurat? Okay? Sir Edward Gent ataupun Pesuruh Jaya Tinggi British. Cikgu, saya tak ingat Sir Edward Gent. Awak letaklah nak katakan nama. Okay? Garrett Templar ke? Okay? Awak letak nama Tory ke? Mengisytiharkan. Okay? Tetapi diterima markah dia. Kalau salah nama, okay? Salah namanya, insya-Allah diterima markah sebab dia nak peristiwa. Dia bukan nak tokoh. Dia akan ambil kepada mengisytiharkan darurat. Cikgu, saya tak sebut nama cikgu. Okay? Saya tak sebut Edward Gent, tak sebut. Saya tak sebut Pesuruh Jaya Tinggi British, tak sebut. Saya sebut British. British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu. Diterima markahnya. Okay? Kalau pada pengalaman sebelum ni, diterima markahnya. Okay? British mengisytiharkan darurat. Okay? Di mana? Dilaksanakan di Perak ataupun Ipoh ataupun Sungai Siput. Okay? Ataupun awak sebut saja, awak ingat, tak ingat yang lain, awak ingat di Perak. Okay? Mengisytiharkan undang-undang darurat di Perak. Diterima 2 markah. Okay? Dan yang ketiga, seterusnya ke seluruh negeri Perak dan Selangor dan dikuatkuasakan ke seluruh Tanah Melayu. Sebenarnya ni ada tahun-tahunnya. Saya tak letakkan tahun. Sebab apa? Susah kita nak ingat tahun dah. Okay? Saya tak letakkan tahun. Saya letakkan tempat dia saja. Dan ayat kita yang terakhir, akhir sekali, okay, British mengisytiharkan undang-undang darurat. Okay? Dilaksanakan di Perak. Seterusnya ke seluruh Perak dan Selangor, akhir sekali, okay, dikuatkuasakan ke seluruh Tanah Melayu. Akhir sekali dikuatkuasakan ke seluruh Tanah Melayu. Tengok ada berapa isi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 isi, maksimum hanyalah 4 markah sahaja. Perkara yang pertama awak kena lihat apa yang saya boldkan. Saya highlightkan tu boldkan. Yang pertama, melancarkan pemberontakan. Okay. Yang kedua, melumpuhkan ekonomi ataupun infrastruktur ataupun mengancam keselamatan rakyat. Yang ketiga, mengisytiharkan undang-undang darurat. 3 perkara ni perkara asas yang pelajar kena ingat. Apabila tengok peristiwa, highlightkan di soalan. Apa yang awak highlightkan tu awak tulis peristiwa dia.
melancarkan perjuangan bersenjata. Peristiwa dia melumpuhkan ekonomi. Okay? Peristiwa dia mengisytiharkan undang-undang darurat. 3 perkara ni. Tengok perak dia Selangor kau perak dia Johor. Tapi saya tengok dalam tag dia. Perak dia Johor. Okay, nasib baik awak betulkan. Okay. Saya tengok dalam skema Perak dan Selangor. Okay. Tapi okay, tolong betulkan. Okay, tolong betulkan. Yang ada di talian Perak dan Johor. Okay. Tolong betulkan Perak dan Johor. Saya tak sempat tengok apa yang pelajar komen tadi. Okay. Tolong betulkan Perak dan Johor. Batu baru dikuatkuasakan di seluruh tanah Melayu. Okay. Ada lagi soalan? Ada lagi tak nak betulkan? Takut-takut kita tersilat. Okay. Yang ada di talian. Ada soalan nak tanya Rifdi. Hafizat. Ada nak tanya? Dengar tak suara saya? Dengar, cikgu. Okey, Rifdi kata dengar. Okey. Okey, dengar cikgu, dengar. Okey, kita ada di talian. Okey, cikgu. Kalau tulis, Allah tak sempat nak baca. Okey. Tak sempat nak baca. Okey, dengar. Fahmi cakap dengar. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia nak jelaskan usaha bagi menangani ancaman komunis. Okey, soalan yang kedua. Okey, jelaskan usaha bagi menangani ancaman komunis. Seperti berikut, dia nak yang pertama rancangan BRICS. Apa yang BRICS buat? Okay? Tengok isi yang pertama, dia kata rancangan BRICS dilancarkan oleh Sir Henry Grip. Sir Henry Grip. Sir Henry Geni. Betul ke tak? Tapi ada kaitan dengan BRICS ni. Ni rancangan BRICS. Kenapa Sir Henry Geni? Okey. Yang kedua, tujuan utama. Okay. Tujuan utama adalah untuk memutuskan hubungan PKN dan MIUN. Okay. Itu matlamat dia. Tujuan rancangan BRICS adalah untuk memutuskan hubungan PKN dan MIUN. Okay, kenapa di sini tengok? Kerana MIUN telah membekalkan makanan, senjata, maklumat dan ubat-ubatan kepada Parti Komunis Malaya. Okay? Dan di bawah rancangan BRICS, okay, kita tengok apa yang dilakukan adalah berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis. Okay? Apa yang dilaksanakan di bawah rancangan BRICS berkesan untuk melemahkan, untuk melemahkan pergerakan komunis. Apa yang dilaksanakan sebenarnya? Ya, betul. Yang dilaksanakan perpindahan ataupun penduduk. Ediana kata pembinaan kampung baru. Contohnya di sini apa yang dilaksanakan? Penduduk setinggan dipaksa berpindah pertempatan baru. Dipaksa pindah ke pertempatan baru. Yang digelar sebagai kampung baru. Itu adalah rancangan yang pertama. Iaitu menubuhkan kampung-kampung baru. Mana penduduk-penduduk setinggan? Mana? Setinggan di kawasan pinggir hutan.
dipindahkan ke tempat-tempat baru yang dipanggil kampung baru. Minta maaf di talian, saya tak ingat bawa iPad saya ini. Apa yang awak komen tak nampak sebenarnya, nampak blur saja. Okey. Cikgu nak tanya cikgu. Ya. Apa maksud organisasi massa cikgu? Ha? Maksud organisasi massa. Organisasi ni pertubuhan. Yang massa tu maknanya sebab dalam buku ni ditulis untuk mingguan. Okey, organisasi massa. Apa yang dia Rifdi? Saya tak ada buku teks. Apa yang ditulis Rifdi? Organisasi massa. Mingguan dalam kurungan organisasi massa dalam buku rujukan saya cikgu. Dalam buku rujukan ada Ya. organisasi massa. Mingguan. Ha. Tak, maksudnya dia tulis dalam buku rujukan, dia kata organisasi massa. Okey. Rifdi, saya rujuk kepada student saya di hadapan saya ni. Organisasi massa ni merujuk kepada Miyuin yang membekalkan makanan kepada Parti Komunis Melayu, ahli-ahli komunis. Itu organisasi massa. Baik, terima kasih ya. Itu yang pertama di bawah rancangan BRIC, dia tubuhkan, dia bentuk kampung-kampung baru dan mana-mana setinggan, mana-mana setinggan yang ada di pinggir hutan dipindahkan di pertempatan baru. Dan pertempatan baru ni dilengkapi, dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Tempat tinggal, bekalan elektrik, air paip, sekolah dan juga kemudahan kesihatan. Di kampung baru juga mempunyai kemudahan pusat komuniti dan rumah ibadat. Dan kalau kita kata kita tak ingatlah perkara yang atas, dia terus ini usaha rancangan BRIC. Awak pun tulis, awak tulis membentuk, menubuhkan kampung-kampung baru. Yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti elektrik 3 markah. Tengok, nampak mudah kan? Itulah peperiksaan sebenarnya. Itulah teknik pemarkahan sebenarnya. Yang seterusnya selain menubuhkan kampung baru, di kampung baru juga, jawatan kuasa kampung ditubuhkan untuk memelihara dan memperbaiki kemudahan di kampung baru. Dia tubuhkan jawatan kuasa kampung dan kampung baru ni dipagar dengan kawat berduri. Kita kena tengok apa yang berlaku, apa yang telah dibuat di kampung baru. Kita tengok yang pertama, kalau kata isi yang paling simple sekali, yang pertama menyubuhkan kampung baru. Dan pindahkan penduduk ke kampung baru. Kampung baru disediakan pelbagai kemudahan seperti elektrik. Kampung baru dipagar dengan kawat berduri. Kampung baru dikawal oleh special customer. Kampung baru, contohnya di sini, seramai lebih daripada 423,000 orang penduduk di kampung ataupun di pinggir hutan dipindahkan ke 410 kampung baru. Kalau tengok dalam tu dia hanyalah 4 markah saja. Ingat, yang pertama awak tulislah rancangan BRIC ni. Yang pertama, tujuan dia memutuskan hubungan PKN dengan Miyuin. 1 markah. Yang kedua, bubuhlah membentuk menubuhkan kampung baru. 2 markah. Yang ketiga, bubuhlah, letaklah
dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. 3 markah. Letaklah mempunyai kemudahan pusat komuniti dan rumah ibadat. 4 markah. Letak juga dipagari kawat berduri. 5 markah. Letak juga dikawal special customer. 6 markah. 6 isi di situ. Letak perkara yang awak rasa dan saya rasa benda yang paling mudah. Kenapa rancangan baik diperkenalkan? Untuk apa? Memutuskan hubungan PKN dengan Menyuin. Apa yang dia buat? Tubuhkan kampung baru. Siapa yang diletakkan di kampung baru? Penduduk setinggal pinggir hutan. Apa yang ada di kampung baru? Kemudian tempat tinggal, kemudian infrastruktur. Itu contohlah benda yang paling mudah. Kalau ingat sini takut panjang sangat. Dan soalan seterusnya. Soalan seterusnya kita tengok. Peran saraf pula yang nak cikgu akan keluar. Tak nampak cikgu. Tak nampak lah pula ya Allah. Cikgu akan keluar apa? Tak nampak. Lepas ni masuk dalam grup. Masuk dalam grup kita soalan dia. Kita akan tanya by group. Ajak by group. Yang kedua dia nak di situ usaha bagi menangani ancaman komunis melalui peran saraf. Yang pertama, peran saraf ni adalah jalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan. Macam mana cara menjalinkan hubungan baik ni? Bekerjasama dengan pihak berkuasa. Contohnya menyampaikan maklumat tentang komunis. Itu isi yang pertama. Cara ataupun usaha yang pertama buat baik. Berbaik-baik dengan penduduk tempatan. Kenapa kita perlu berbaik-baik? Kerana untuk mendapatkan kerjasama. Ataupun penduduk ni bekerjasama dengan pihak kerajaan. Siapa kerajaan sini? British. Apa kepentingan dia? Apa faedah yang kita dapat? Maknanya penduduk tempatan ni akan menyampaikan maklumat tentang komunis. Dan cara yang kedua, mengadakan lawatan. Di bawah peran saraf kita ada lawatan. Tengok. Lawatan ada 2. Lawatan Gerard Templar. Ataupun Gerard Templar di sini berusaha untuk mendampingi rakyat. Berusaha untuk berbaik dengan rakyat. Untuk mengetahui masalah. Turun ke kampung-kampung, ke kawasan-kawasan tertentu. Faham? Untuk mendampingi rakyat nak tahu apakah masalah rakyat. Contohnya lawatan ke sekolah. Setakat tu je awak buat. Tak buat apa mana lain. Contohnya mengadakan lawatan iaitu Templar. Mendampingi rakyat ataupun berbaik-baik dengan rakyat untuk mengetahui masalah yang berlaku. Contohnya lawatan ke sekolah. Dok sampai di situ dah dapat 3 markah. Bukan payah pun. Ingat yang pertama, berbaik-baik hubungan baik. Ingat yang kedua, lawatan. Dan di bawah rancangan BRIC yang ketiga, melonggarkan syarat kewarganegaraan. Di sini kerajaan iaitu melonggarkan syarat kewarganegaraan. Tengok. Kenapa kita longgarkan syarat kewarganegaraan? Terutamanya kita buka kewarganegaraan ini untuk menarik orang bukan Melayu menjadi rakyat. Untuk menarik orang bukan Melayu menjadi rakyat. Tengok contohnya 1,2 juta orang Cina
dan 180,000 orang India layak menjadi warga negara. Ini adalah pengorbanan terbesar orang Melayu. Pengorbanan pertama yang paling besar. Sanggup memberikan kerakyatan kepada orang bukan Melayu, orang Cina dan orang India. Kenapa? Untuk perpaduan. Kenapa? Prasyarat British. Syarat British. Hei, penduduk Tanah Melayu, kalau inginkan kemerdekaan, aku nak pastikan wujudnya perpaduan di kalangan rakyat. Melayu, Cina, India mesti bersatu. Aku akan bagi kemerdekaan. Itu British yang kata. Okay? Ramai orang Cina mendapat kerakyatan. Okay? Tak bubuh. Okay? Bubuh masukkan untuk menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat. Contohnya orang Melayu dan orang India diterima markahnya. Sebab atas bukan Melayu. Contohnya orang Melayu dan orang India mendapat kerakyatan ataupun menjadi warga negara Tanah Melayu. Boleh. Boleh situ dia. Benda simple saja. Dan faktor ataupun langkah ataupun usaha yang keempat mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Rain. Sebelum awak tanya saya maklum awal-awal. Cikgu, saya tak sebut pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Saya kata mengadakan pilihan raya. Diterima markahnya. Faham? Saya cuba baca perasaan awak dulu ni. Sebelum bertanya, aku jawab terus. Boleh? Seterusnya mengadakan pilihan raya iaitu pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Kenapa? Menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik. Dia nak suruh pastikan orang bukan Melayu, orang Cina dan orang India, terutamanya orang Cina, apabila dia menyertai politik, dia menyokong kerajaan, tidak ada alasan bagi komunis untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tak ada alasan. Kenapa orang Cina dah masuk? Komunis kebanyakannya adalah orang Cina. Dan seterusnya di atas ini menawarkan hadiah wang tunai. Itu isi yang kelima. Dia nak 8 markah kan? Betul ke tak? 4 markah dia nak. Bermakna soalan ni dia boleh tanya untuk 8 markah. Menawarkan wang tunai. Wang tunai ditawarkan kepada mereka yang menangkap ataupun memberi maklumat tentang gerila komunis. Contohnya iaitu sesiapa yang berjaya menangkap kempen diberi 2,500 pada masa tu. Pada masa tu 2,500. Zaman tu kalau ada RM5, boleh beli tu cukup apa saja yang nak beli, you boleh letak kiri kanan hanya dengan RM5 you beli. Tapi kalau 2,500 mungkin sekarang 2.5 juta lah. Macam tu je. Mana kadar duit kita sekarang dengan zaman ritu-ritu. Biar ada di talian ni tak faham semua. What do you mean ritu-ritu? Seterusnya kita tengok. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam. Yang keenam. Dalam prasaraf dia buat apa? Memenangi kepercayaan orang asli. Memenangi kepercayaan asli. Apa yang dibuat? Kenapa dia buat?
supaya menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Dia cuba menawan hati rakyat, iaitu orang asli. Kenapa? Supaya orang asli ini menyokong kerajaan dalam menghapuskan komunis. Apa yang dibuat oleh kerajaan? Mendirikan 14 kubu untuk dapatkan sokongan orang asli, dan juga di setiap kubu disediakan kemudahan barangan keperluan harian seperti perubatan, pendidikan dan juga perlindungan. Kubu ni jangan ingat kubu ni letak bawah tanah masuk itu kubu, tak. Kubu-kubu ni sini markas untuk menghapuskan komunis. Dibina markas-markas kubu-kubu ni di kawasan pertempatan orang asli. Nanti awak ingat kubu ni gali lubang masuk bawah tu. Takkan dalam tu nak sediakan sekolah, pendidikan, perubatan, dan juga dijadikan tempat perlindungan boleh diterima dah. Ya, reboh dah. Habis tu, kita tengok soalan yang ketiga. Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan keamanan negara? Apa yang dia nak adalah apa yang dia nak adalah untuk mempertahankan generasi, mempertahankan keamanan negara. Apa yang awak tengok atas skrin kita tu? Apa yang awak dapat? Apa yang ada isi yang ada di skrin? Bagi rakyat Malaysia, hari ini kita harus menghargai pengorbanan negara. Tengok ada isi situ satu. Ada isi situ satu. Apa dia? Menghargai pengorbanan. Okey, betul. Siapa? Mogis cakap menghargai pengorbanan. Lagi saya nak tengok di skrin. Siapa nak jawab? Selain daripada menghargai pengorbanan, Mogis dia jawab. Lagi silakan. Menyertai pasukan keselamatan. Dennis kata menyertai pasukan keselamatan. Ada ke tak dalam skrin kita tu? Mewujudkan perpaduan. Ada ke tak? Siti Syafiqah mematuhi arahan pemerintah. Ada ke tak? Bertukulumoh menjadikan negara aman. Ada? Biar. Tengok. Mematuhi undang-undang. Diterima. Siapa dia tu? Tak nampak. Meletakkan kesetiaan kepada Raja Nurul Amirah mempertahankan tanah air. Diterima markahnya dah. Kita tengok. Yang pertama kita tengok mematuhi undang-undang negara ataupun peraturan yang ditetapkan. Saya tengok ini di luar, di luar daripada stimulus. Di dalam stimulus kita ambil, menghargai pengorbanan diterima. Bertukulumus untuk menjadikan negara aman damai diterima. Kalau tak nak sebut bertukulumus, sanggup berkorban. Mempertahankan kedaulatan negara ada dipertahankan. Kita boleh ambil seterusnya mematuhi undang-undang negara di luar daripada di luar pada stimulus. Elakkan daripada melakukan kegiatan bercanggah dengan undang-undang. Contohnya, itu contoh dia. Pahaman komunis. Kesannya keselamatan masyarakat terjamin. Faktor seterusnya menghormati kedudukan, menghormati kesetiaan kepada raja dan negara. Menghormati kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Contohnya tidak menghina institusi raja ataupun menyokong kerajaan yang dipilih rakyat. Nak wujudkan keamanan, mengukuhkan kestabilan politik.
ataupun menyokong dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Ya, membantu kerajaan meningkatkan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup, meneroka bidang-bidang baru, ataupun di sini tidak membawa masuk pendatang asing tanpa izin. Ya, nampak? Banyak. Hak ni soalan kebat terbuka dah. Kebat terbuka ni mana-mana yang munasabah. Ya, mana-mana yang munasabah. Okey, di talian dah sempat screenshot itu saja sebenarnya. Okey, tempat tak sempat salin. Okey, cikgu, ulang balik cikgu, tak sempat SS. Okey, tak sempat nak screenshot. Okey, itu jawapan dia. Okey, tengok. Cikgu Afrina ada ke? Cikgu Mimi ada ke? Dah. Wardah kata cikgu nak SS Yan. Okey. Yan. Peransarah. Kenapa tak boleh undo ni? Tak boleh nak undur balik. Ni. Tak boleh. Boleh. Okey, Prasarah Wardah, silakan Wardah. Tak ada Wardah sini. Wardah dalam talian. Wardah dah Wardah. Wardah ada, dah cikgu. Okey, terima kasih Wardah. Okey. Kita tengok. Saya sudah juga, okey. Kita tengok soalan tambahan kesan, okey. Huraikan kesan zaman darurat yang menggugat keamanan dan kestabilan kehidupan perubatan. Okay, kesan dia yang pertama melumpuhkan ekonomi. Okay. Yang pertama melumpuhkan ekonomi. Kesan yang kedua berlaku kerosakan infrastruktur. Yang ketiga keselamatan rakyat terancam. Yang keempat, mengancam pasukan keselamatan. Okay. Keselamatan rakyat dan keselamatan pasukan keselamatan. Okay. Keselamatan rakyat terancam, pasukan keselamatan terancam. Dua. Okay. Dua. Dia nak berapa markah? 8 markah. Kalau terhadap pelajar bagi melumpuhkan ekonomi dan huraikan. Kerosakan infrastruktur dan huraikan. Keselamatan rakyat terancam, huraikan. Mengancam pasukan keselamatan, huraikan. Tak terdapat 8 markah. Tapi kita tak nak macam tu. Tertakut markah kita tu yang kita buat tu adalah salah. Tak diterima markah dia. Okay. Yang pertama melumpuhkan ekonomi British. Okay. Di bawah huraian melumpuhkan ekonomi British. Okay. Kesannya melumpuhkan ekonomi British apabila komunis menyerang Lombok Timur dan juga ladang getah. Contohnya 80 Lombok Timur diserang di Perak dan Selangor. 3 markah. Okay. Dan menyebabkan pekerja Lombok dan ladang menderita. Okay. Selain itu, komunis juga merosakkan, membakar pokok getah, kilang, estet, rumah asap, sekolah dan lain-lain. Menyebabkan pekerjaan-pekerja Lombok dan ladang terganggu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah dah. Dah dapat 6 markah. Okey. Benda yang paling simple, melumpuhkan ekonomi British iaitu menyerang Lombok Timur dan juga ladang getah. Menyebabkan pekerja Lombok dan ladang menderita. Ada kaitan ke?
3 markah. Okay. Selain itu merosakkan infrastruktur. Okay. Iaitu perhubungan dan pengangkutan. Okay. Contohnya jalan raya, landasan kereta api, dapat 3 markah pula. Ini skema dia. Okay. Skema kita buat sendiri. Skema kita sendiri. Okay. Yang pertama tadi saya sebut melumpuhkan ekonomi British, iaitu menyerang Lombok Timur dan juga Ladan, menyebabkan pekerja Lombok dan Ladan menderita. Selain itu, merosakkan infrastruktur seperti mensabotaskan jalan kata pengangkutan dan perhubungan seperti jalan raya dan jalan kereta api. 3 markah pula. Buat gapo gak buat apa payah panjang-panjang gitu. Panjang-panjang itu sekadar tunjuk saja. Seterusnya keselamatan rakyat terancam apabila komunis melakukan kekejaman. Apabila komunis membunuh penduduk yang enggan bekerjasama. Contohnya, di Sun Sirkas Kampar Perak. Cikgu, saya bubuh Kampar Perak saja. Tak diterima. Sebab dia ada tempat khusus. Kalau kita kata mencapakkan bon tangan di Kampar Perak, baru diterima. Tadi kita sebut, dengan bersama, contohnya di Sium. Sebut anatanya apa, aku tak kerti juga. Boleh? Boleh. 3 markah. Seterusnya mengancam pasukan keselamatan. Kesan yang keempat, mengancam keselamatan. Iaitu, apa yang dibuat? Mencetuskan keadaan darurat. Contohnya menyerang balai polis di Gua Musang, Kelantan. Cukup dapat 3 markah. Kalau dapat 3, bermakna dapat 12. Betul ke tak? Kita nak berapa markah? 8 markah. Tapi digalakkan buat isi lebih. Digalakkan buat isi lebih. Tengok seterusnya. Seterusnya berkaitan dengan bab 7. Tapi keadaan masa bukan kita nak sebab kita nak buat preparation untuk solat subuh dah. Student-student saya pun sedang buat preparation untuk solat subuh. Dan untuk soalan ini, untuk soalan membina kesejahteraan negara, usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu, tengok banyak dah. Tengok banyak penubuhan UKN apa semua tu dah. Cikgu tak sempat nak screenshot pula dah. Tak apa. Sabar. Tu. Ya cikgu tak sempat. Tengok. Kita dah dapat screenshot sekarang. Kelas kita berhenti sampai di sini saja. InsyaAllah tajuk ni antara yang popular. Tolong ambil maklum. Dan untuk tajuk yang kedua, bab 7 tu kita akan bincang pada kelas akan datang. Boleh? Dan hari Sabtu ni tolong ada penyertaan kita. Sampai sekarang ada lebih kurang 5,000 orang yang berdaftar untuk program hari Sabtu ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih ya. Terima kasih cikgu. Yang ada talian boleh prepare untuk pergi sekolah hari ni kan. Yang negeri sekolah lagi. Assalamualaikum. Saya keluar dulu dah. Tak sempat habis.